Jadi in 2015 dengan dan juga dengan berlatar belakangkan, we can conclusively say that oleh kerana tahap gaji negara, pendapatan isi rumah tu, when we implement GST in terms of equitable taxation, kita memindahkan beban cukai itu kepada keluarga yang sepatutnya tak bayar cukai. That was the basis for it. Sebab ada perkara-perkara lain lagi yang boleh dibuat untuk kita memperkukuhkan our revenue. Okay. Dan perkara itu sebenarnya saya ingat daripada 2015 hingga ke 2022 sekarang, ada fakta-fakta yang menjadi asas yang kita perlu ambil kira sama ada kita nak buat GST ke tidak. Okay, now apa masalah kita sekarang ini yang menimbulkan balik cerita GST ni kan? Satu ialah dari segi kutipan cukai, hasil bercukai sebagai percentage kepada GDP, kita ni antara negara ketiga atau keempat paling rendah di Asia Tenggara. Our tax revenue as a percentage of GDP is between 11.3 to 11.7%. Kita atas lah berbanding dengan Laos, berbanding dengan I think Indonesia sedikit, tapi negara-negara lain tu lagi tinggi lah. Jadi secara makronya sudah tentu economists will say, look, your tax revenue as a percentage of your GDP is actually very low. You should push it up to 12%, 13%, kan. And obviously cara yang paling mudah ialah mengenakan cukai kepada semua lah, which is consumption tax. Sebab itu perkara ini diulang berkali-kali dan menjadi tumpuan, especially to the analyst, the market, dan juga kepada economist lah. Now, kita perlu teliti sama adakah itu satu-satunya jalan untuk kita memperkukuhkan kedudukan fiskal kita. Bila saya kata kita terbuka, maksudnya I think we rather be agnostic whatever ways untuk kita perkuatkan our tax revenue, tapi it doesn't happen in isolation. GST bukan GST, it's not a silver bullet. You have to fix all the other things, kan? Dan kita akan dipandu kepada beberapa prinsip yang utama. Pertama, we really have to be careful mengenai equity-nya. Adakah kita akan memindahkan beban itu kepada orang yang lebih miskin? That is, I think, panduan kita yang pertama. Yang kedua, kita juga kena tengok dollars and cents. Contohnya, GST menjelang 2018, kutipannya 41 bilion. Tetapi itu tak campur tax refund yang lebih kurang 19 bilion. So if you take the net GST punya collection selepas refund, dia sekitar 30 bilion lah on average every year. Lebih kurang sama dengan SST. Which is lebih kurang sama. Oh, SST dah pun lebih sikit sekarang kan. Jadi sedangkan SST itu hanya dikutip daripada percentage yang jauh lebih sedikit berbanding dengan GST yang dikutip daripada semua rakyat. Sebab itu setakat ini kalau dilihat pendirian kerajaan ialah kita akan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan beban cukai ini dikenakan kepada setiap rakyat. Kalau kita boleh kenakan kepada orang yang kaya dulu, baik cukai barangan mewah ke, baik capital gains tax ke, baik penjimatan, baik penyasaran semula subsidi, we'll do that first. Kerana itu juga akan menyumbang kepada kekuatan fiskal kita. But at the same time, kita pun tak nak politicize to the point that we are close. This one ni tak boleh langsung. Jadi sebab itu bila saya ditanya, saya kata we are agnostic. Tapi kita akan dipandu oleh semua perkara-perkara ini, dan setakat ini kalau dilihat kenapa sampai sekarang GST tidak dilaksanakan. Kerana kita rasa ada banyak lagi kaedah-kaedah yang boleh kita terokai dan laksanakan untuk memperkukuhkan kedudukan fiskal negara tanpa kita membebankan rakyat. Okey, baik. Tapi pada satu ketika, contohnya
Kalau gaji rakyat semua dah makin naik dan lebih ramai berada dalam sektor formal dan lebih ramai yang dah bayar cukai. Kalau pada ketika itu kita dah cross the threshold yang mana melaksanakan GST itu tidak melanggar prinsip equity. Maksudnya the net effect is the same, sama ada keluarga bayar melalui income tax ke, keluarga bayar melalui GST, the net sama. Dan kita terbukalah masa itu. Sebab itu I don't rule out. Kerana kita bukan anti GST. Kita nak melaksanakan GST itu mengikut panduan-panduan ini supaya ia bersesuaian dengan kedudukan ekonomi negara tanpa ia berlaku tidak adil kepada rakyat. In 2015, if we had done it tanpa kita sasarkan balik subsidi, tanpa kita selesaikan hutang-hutang kita, tanpa kita perketatkan tata kelola kita, tanpa kita kutip cukai daripada capital gains tax syarikat-syarikat yang sendirian berhad, yang selalunya flip banyak ni, tapi yang buat untung 20-30 juta sekali flip tapi tak payah bayar hutang, tak payah bayar cukai. Then it would have been unfair because the whole burden on GST itu diserahkan kepada keluarga-keluarga biasa. So I think that's the background yang memberi gambaran sebenarnya apa pandangan kita mengenai GST. So basically YB, you are saying that sekarang ni the direction adalah you going to tax the rich more and transfer the burden to and take the money ke apa hasil tu pergi kepada golongan bawahan. Bila dah ada structural adjustment ni, barulah pada masa tu kerajaan willing untuk buat GST. Is it? Maksudnya ialah kalau prinsip yang paling utama itu ialah it has to maintain the equity. Maksudnya dia tak boleh regresif, dia mesti progresif kan. Sebarang cukai itu tak boleh regresif. Mencukai orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Dan kita kena fokus terlebih dahulu memastikan apa-apa yang kita perlu teroka untuk memastikan suasana dan juga kedudukan pencukaian negara itu progresif. Kalau kita dah rasa perkara itu sesuai, then kita boleh pertimbangkan sebarang bentuk cukai-cukai, termasuklah GST yang melibatkan semua orang ni. But the principle that the taxation has to be as progressive as possible, that has to be maintained. Dan itulah yang kalau nak bandingkan GST kali pertama diperkenalkan 2013, 14, 15, it certainly was regressive dan dia memindahkan beban itu kepada orang miskin lah. Setakat ini yang kita buat ialah kita cuba sedaya upaya close the loopholes yang ada untuk memastikan bahawa mana-mana lagi yang belum dicukai, terutamanya golongan berpendapatan tinggi atau syarikat yang kita cukai dululah. And that will certainly increase and improve our tax revenue. Soal GST ini hanyalah saya ingat dia boleh dipertimbangkan apabila kita yakin sebenarnya lebih ramai keluarga kita yang telah bergaji tinggi, berpendapatan tinggi, that when we implement GST, if we implement GST, they will get the benefit from the tax reduction. So the difference is only the manner the tax is collected. It's not an additional burden of tax to them.